dan kita akan membahaskan pada bab yang ke-6, iaitu tajuknya pada menyatakan ikhlas. Pada menyatakan ikhlas. Seperti mana kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada segala taat dengan qasad, iaitu setiap perbuatan kita itu menunggalkan Allah Taala hanya semata-mata kerana Allah, dan qasadnya itu kerana Allah, tak ada kepentingan lain. Tidak ada unsur-unsur lain dalam kita melaksanakan kebajikan, kebaikan, ibadah dan juga sebagainya. Ini kau mengerti ikhlas. Dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Dia buat sesuatu amalan dengan tujuan dia nak menghampirkan diri dia kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lain daripadanya. Tidak ada tujuan lain. Datang ke rumah Allah ni semata-mata nak beribadah, semata-mata tujuan nak mencari redha Allah, tidak ada niat yang lain lah. Seperti puji manusia. Datang ulang-alik ke rumah Allah ni supaya apa? Orang puji pada kita. Oh, kau ni ahli masjid. Kau ni jemaah tegar sini ni kan. Kita nak dapatkan sanjungan begini. Nak dapatkan ni tak mahu. Bukan sebab tu pun, tak ada kena-mena pun. Dan harta benda yang dimuliakan dan lainnya. Bukan kita datang sebab tu, melakukan sesuatu sebab nakkan harta, nakkan sesuatu, bukan. Dan lainnya, daripada segala tujuan dunia. Itulah ikhlasnya, iaitu tidak ada unsur lain. Jadi perumpamaan yang mudah kita nak bagi tahu. Kalau Imam Al-Ghazali dia bagi tahu tentang ikhlas ini ibarat air putih. Tak campur dengan apa-apa. Campur dengan warna orange sikit jadi orange, sangkuit ke apa ke. Campur dengan warna merah jadi air sirap. Tak semata-mata air putih je. Tidak ada lain. Campur dengan tubuh apa sikit jadi air Milo, jadi air pedas dekat. Semata-mata ini clear. Tidak ada campuran-campuran lain dalam air ini, melainkan air putih semata-mata. Itu tadi. Itulah perumpamaan ikhlas yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tu. Kemudiannya, dan bahawa ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Sebab ikhlas ini termasuk dalam sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang dipuji lah. Seperti mana yang digariskan oleh Imam Ghazali juga. Dan tiada diterima akan amal ibadat melainkan dengan dia. Amal ibadah ni, kita solat, buat manasik haji, umrah dan juga sebagainya. Terutama unsur-unsur perkara-perkara ibadat. Perkara-perkara yang terdapat dalam rukun Islam. Tidak ada boleh campur benda lain. Very clear. Macam ni. Tak ada unsur lain. Sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Nak campur sikit air garam supaya rasa macam air zam-zam tak boleh. Agak rasa payau sikit tak. Clear. Very clear. Terutama dalam bab ibadat dan dalam bab rukun-rukun Islam. Letak semata-mata kepada Allah Ta'ala. Lepas tu setiap kali kita solat di hujung kita sebut apa? Lillahi Ta'ala. Selalu sebut Lillahi Ta'ala. Nak lakukan sembelihan pun kerana Allah SWT. Tidak ada niat lain lah. Sebab dalam bab ibadah terutamanya lah, memang kena jaga sungguh lah. Seperti mana berfirman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam takbir raya pun kita sebut juga ayat ni
Artinya tiada disuruh akan mereka itu, ya, melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala. Tak suruh menandai semuanya. Ya, sebab itulah kita sebut dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ya, hidupku, matiku, ibadahku lillahi rabbil alamin, Tuhan, hanya untuk Tuhan, ya, sekalian alam. Itu tak ada sebut pun kita nak pujian manusia, tak nak sebut pun kita nak ada keuntungan duniawi, tak. Semata-mata kerana Allah. Ya. Ya. Tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama daripada syurga yang besar dan syurga, daripada syurga yang besar atau syurga yang kecil ataupun syirik ni, ya. Dia ada tiga ni. Ya, mukhlisina lahuddin, ikhlas mata-mata kenakan agama, bebas daripada segala perkara-perkara syirik, baik yang kecil baik pun yang besar, kan. Syirik besar tu memanglah, kan, menyembah berhala, ya, percaya dengan tok rumah, tok dukun. Syirik kecil tu mari riak, mari sifat ujub, ya. Kenapa riak ujub ni, terutamanya riak lah. Ya, kenapa disebut syirik kecil? Sebab dengan sifat riak itu kita mengharapkan orang melihat perbuatan kita, orang suka dengan kita, orang puji kita. Jadinya seolah-olahnya kita mengharapkan ganjaran pahala tu daripada manusia. Harapkan orang puji tak? Pujilah aku rajin ni buat dah, puji-puji tak? Tujuan dia buat gitu. Dan sabda Nabi SAW, innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ni kalau dalam kitab Imam Nawawi hadis 40, dia termasuklah hadis yang kedua dah dimasukkan tentang ni. Artinya hanya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Innama a'malu biniat. Setiap amal perbuatan tu bermula dengan niat. Kalau letak niat awal tu kerana Allah, insya-Allah lah, kan, bersih lah perjalanan kita tu, selamat lah awal-awal. Tapi kalau niatnya, walaupun niat datang beribadah ke rumah Allah ni dengan niat-niat tertentu, kan, makanya kena hati-hati juga tak. Sebab apa? Sebabnya dengan sebab niat yang tak betul tadi menyebabkan ibadah kita terbatal, ibadah kita tak diterima, tak ada nilai tak. Sebab ni bukan niat kerana Allah, niat kerana makhluk, nakkan sesuatu, nakkan pujian dan sebagainya lah. Ni sebutlah ni, hanya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat, dan hanya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat itu akan dia. Makanya setiap orang dia akan mendapat dengan apa yang dia niatkan. Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia, dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang yang lain. Maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala, maksudnya ayat ini turun ketika hijrah, berhijrahnya para sahabat daripada Mekah ke Madinah lah. Barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapatlah hijrahnya itu, pahalanya hijrah kepada Allah dan Rasul. Ya. Artinya barang siapa yang berpindah dari negeri kufur, ya, kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Kalau sebab apa? Dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, perintah Allah dan perintah Rasul suruh buat. Ya, dan barang siapa
ada berpindahnya kerana dunia, ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa ada berpindahnya kerana dunia, dia berhijrah kerana habuan dunia, yang mendapat ia akan dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Ya, begitulah. Sebab hadis ni, asbabul wurud hadis ini dalam peristiwa hijrah ini, ya, jadi sahabat-sahabat ni berpindah ni kerana Allah lah. Tinggal selas pinggang, tinggalkan bumi Mekah ni, negeri Mekah ni, berhijrah ke Madinah selas pinggang, bawa diri macam tu je. Sebab apa mereka berhijrah? Pertama sebab Allah suruh, Rasul suruh pergi, ya. Tapi ada seorang hamba Allah ni, ya, ni sahabat yang tanya Nabi ni, bagi tahu Nabi kepada Nabi lah, dia ni berhijrah juga. Tapi berhijrahnya itu bukanlah kerana Allah dan Rasul, tapi dengan tujuan dia nak kahwini wanita ni. Dia melamar wanita ni ketika di Mekah. Makanya wanita ni bagi syarat. Kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena hijrah. Aku nak hijrah kan. Lagi syarat dia yang tu lah. Maka yang lelaki sebut pun berhijrah juga. Tapi bukan kerana Allah, sebab dia nak kahwin dengan perempuan ni. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ni kira macam mana ni? Ni kira macam mana ni? Kan? Dapat tak? Dia dapat tak pahala hijrah ni? Sebab pahala hijrah ni besar ni. Sebab dia tinggalkan bumi, kan, negeri dia ni. Ya, semata-mata kerana Allah. Hak lelaki ni dapat tak dapat? Ni keluar ni. Innama a'malu biniat. Setiap perbuatan mula pada niat. Kalau kita buat niat tu kerana Allah, dapatlah pahala besarlah ganjarannya. Tapi kalau buat tu kerana dunia, atau sebab nak kahwin dengan perempuan ni, aku dapat tak kahwin dengan perempuan tu. Tapi pahala hijrah tak dapat lah. Dapat kahwin je lah. Itu je lah. Itu dah kata tadi. Ya. Makanya tak dapatlah dia, ya. Jadinya berpindah ia kepadanya sangat keji kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kedudukan ni rendahlah dia, dipandang keji lah. Sebab apa? Nak comparekan hijrah kerana Allah dengan berhijrah kerana perempuan, jauh beza tu. Memang jauh beza lah tak? Ganjaran dia memang tak sama lah. Dan menyembunyi ia akan yang menyalahinya, sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus, ya, pada syarak. Ni hadis riwayat apa tadi ni? Rawahu Syaikhan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadis ni hadis ahad, tapi dia angkat martabat dia. Seorang yang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, Sayyidina Umar je. Ya, Sayyidina Umar je riwayat hadis ni. Kemudiannya, dan sabda Nabi SAW, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'atuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya, bermula ikhlas, satu rahsia daripada rahsia aku. Aku taruh akan dia daripada hati mereka yang aku kasih, ya, akan dia daripada segala hamba tu. Jadi ikhlas tu adalah menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ikhlas itu kita tak dapat dilihat, tidak dapat dibuktikan, ditunjukkan. Sebab apa? Kadang-kadang perbuatan tu nampaknya seolah-olah macam ikhlas, tapi rupanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ikhlas pun. Ya. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia kata apa? Ikhlas itu seperti kulit biji yang tak berisi, ibarat keranda yang tidak bernyawa, ibarat gambar yang tidak bermakna. Dia macam tu, kan? Maksudnya apalah? Kita ibaratkan satu benda tu, ya, yang di mana pada pandangan kita mungkin cantik dan berguna, tapi hakikatnya tak ada apa-apa pun. Sia-sia je lah, kan? Sebab itu dalam menurut, ya, Ibnu Athaillah, apa kata Ibnu Athaillah tentang ikhlas? Dia membahagikan ikhlas ini kepada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertamanya ikhlas abidin. Iaitu ikhlas abidin ni merupakan ikhlasnya ahli ibadah, orang yang rajin beribadat.
Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal, disertai harapan untuk masuk syurga dan dijauhi daripada neraka. Ini abid ahli ibadah. Dia beribadah sebab apa? Dia nakkan syurga. Dia tak nak masuk neraka. Sebab dia tahu dengannya neraka ini tempat yang cukup tak baik. Aku tak nak tempat macam ni. Kan? Tempat yang mana ditempatkan orang-orang yang ingkar, maka dia takut. Maka dia beribadah lah itu kerana apa? Aku nak syurga Allah, aku tak nak masuk neraka. Itu tingkatan yang pertama tu. Yang keduanya ialah ikhlas muhibbin. Apa itu ikhlas muhibbin ni? Iaitu ikhlas muhibbin ni ialah orang yang mencintai Allah. Ya, iaitu para pecinta adalah orang-orang yang beribadah murni atas dasar kecintaan mereka kepada Allah SWT tanpa mengharapkan sedikit pun balasan. Sebab bagi orang golongan muhibbin, orang yang mencintai Allah ini, keredaan dan kecintaan Allah itu lebih besar dari segalanya. Tadi kan ahli ibadah. Dia beribadah sebab apa? Dia nak pahala dan dia tak nak masuk neraka. Orang yang kedua pula, tingkatan yang kedua ni, orang yang mana cinta pada Allah, dia hanya mencintai Allah dan hanya mengharapkan redha Allah sahaja. Itu je dia nak. Ya, pahala-pahala tak apa nanti. Aku nak itu. Yang penting Allah kasih pada aku, Allah cinta pada aku. Kan? Tingkat tinggi lah ni. Yang tadi ibadah lebih rendah lah tu. Yang lebih up sikit. Dan level yang paling tinggi ni iaitu ikhlas arifin, golongan makrifat ini. Apa benda? Ikhlas arifin ni pula iaitu ikhlas orang-orang yang mencapai taraf ma'rifat. Benda ni kita sebut ahli makrifat. Ahli makrifat tak? Yang ini orang yang mengenal Allah secara hakiki, tidak hanya melibatkan otak namun juga hati. Orang-orang yang dalam ikhlas arifin ini tidak memandang amal ibadah sebagai hasil jerih perih mereka. Ya, jadi mereka merasakan tidak layak untuk memohon syurga dan neraka dan dijauhkan daripada neraka, daripada diminta syurga dan juga diminta jauh daripada neraka. Bahkan mereka malu jika beribadah dengan berharap keredaan dan kecintaan Allah. Sebab Allah yang menggerakkan dan menganugerahi mereka kemampuan. Macam mana ni golongan makrifat dengan golongan muhibbin? Golongan muhibbin tadi buat ibadah kerana dia nakkan cinta Allah, dia nakkan redha Allah, sebab tu dia buat. Kan? Okey, ni pun motivate. Tapi golongan makrifat ni, dia ni tingkatan dia iaitu dia tak nak apa-apa pun. Dia serah pada Allah mata-mata. Dia serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau yang bagi keputusan pada aku, ya sama ada aku dilayak ke syurga ataupun aku ini layak ke neraka-Mu, ya Allah. Dia tak minta apa-apa. Dia nak Allah Ta'ala yang putuskan dah dia. Aku buat je ketaatan. Jadi golongan ini, pada mereka, ibadah itu bukan satu benda yang menyusahkan. Lepas tu kadang-kadang kata-kata ahli makrifat ni, ya, pada kami, semayang fardu ni bukan benda wajib bagi kami. Bukan maksud dia katakan tak wajib hukum tak. Itu boleh jatuh kufur, jadi kafir tak. Bukan. Dia kata bahawasanya benda-benda perintah Allah rukun Islam itu pada mereka ni, kalau Allah tak letak hukum wajib pun mereka tetap buat. Sebab mereka serah pada Allah mata-mata. Ini yang Nabi buat. Ya, sebab nak tunjukkan rasa syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasul buat. Bukan atas suruhan kan tak? Nak tunjukkan bahawa aku cinta pada engkau. Serah pada Allah. Ya Allah, aku dah buat ibadah ni, serah pada Allah. Engkau lah putuskan, ya Allah. Tapi kalau lagi muhibbin tadi, dia ada juga dia buat ibadah sebab apa? Ya Allah, kau sayangkan aku, ya Allah, kau pandang aku. Okey, tak ada masalah pun. Golongan ahli ibadah pun tak ada masalah pun. Dia beribadah sebab nakkan syurga. Tak salah. Tapi dari segi nilai tingkatan keimanannya itu, itulah yang membezakan kedudukan tingkatan syurga kita nanti di syurga. Syurga tingkat berapa kita ni? Nah, tu sebab tu jangan suruh komplain tak. Dan orang masuk syurga dah komplain lagi. Pasal orang syurga tengok lagi tinggi pada aku lah. Padahal kita sama-sama datang masjid, sama-sama ni tak. Terawih sama-sama, kadang tahajud sama-sama. Pasal kau lebih tinggi pada aku lah. Lain, rupanya beza dari situ. Beza tentang niat. Ya. Jadi beribadah hanya kerana Allah. Ya Allah, aku buat ibadah aku serah. Buat sebaik mungkin. Tu yang kata ihsan.
dalam beribadah tu ada sifat ihsan, buat sebaik mungkin, tunjuk pada Allah supaya Allah Ta'ala, ya Allah, aku serah pada Engkau ya Allah. Ini hasil yang aku buat ya Allah, serah pada Engkau ya Allah. Jadi ini tingkatan ni. Ya. Mungkin kita ramai dalam kalangan kita masih lagi dalam tingkatan yang kedua lah, golongan muhibbin, iaitu golongan yang kita nak Allah rahmati kita, Allah kasih kita, tak ada masalah. Ya, cuma diletakkan kedudukan itulah, tingkatan-tingkatan demikian. Dan ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu 3 pangkat seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam dalam Syarah Al-Qushairiyah. Pangkat yang pertama, bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala, maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Pangkat yang kedua, iaitu ikhlas yang di pertengahan, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada seksa. Sama je konsep dia. Ibnu Athilah punya pandangan dengan Imam Ghazali punya pandangan lebih kurang sama je dalam ni. Ya. Pangkat yang kedua tadi, pertengahan, dia buat amal ibadah kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada seksa. Pangkat yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, atau supaya selamat daripada kebinasaan dunia. Yang pertama, seperti mereka yang membaca suratul Waqiah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Ini perumpamaan dia. Yang kedua, seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, maka tiada daya ikhlas, bahkan adalah ia riak. Dan berkata Al-Imam Ghazali, ya, yang pangkat yang untuk Imam Ghazali, pangkat yang pertama, yang kedua tadi selamat. Yang ketiga dari pangkat paling rendah, sebab dia beribadah semata-mata nakkan dunia je. Maka bila mata nakkan dunia ini, makanya dia akan mudah tercemar, dia akan mudah tergelincir ke arah sifat riak. Nah, ini walaupun dalam bab ibadah, walaupun dalam bab bersedekah, tapi sedekahnya itu dengan tujuan orang tengok, atau dengan tujuan dia nak bagi itu supaya apa? Orang pandang dia sebagai seorang yang dermawan, kan? Makanya ini kurang selamat sikit lah. Ya, kecuali bila mana dia dah buat perbuatan tersebut dan dia sedar bahawa perbuatan itu salah, maka cepat-cepat dia bertaubat, cepat-cepat dia berubah, insya-Allah ini selamat. Masih lagi ada peluang dia untuk selamat. Dan berkata Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan. Dan itulah ikhlas. Maka ini 3 rukun dan bermula asalnya niat. Bermula asalnya niat tadi. Sebab tu sebut innama a'malu biniat. Apa-apa benda buat pun lillahi ta'ala dulu. Kerana Allah. Keluar mencari rezeki. Kita pergi ziarah orang jemputan kahwin, orang jemput datang jemputan mana pun. Niat pertama kerana Allah, niat kedua nak eratkan silaturahim. Baru kita tak rasa ruginya minyak kereta kita, tol yang kita bayar tu. Kan? Sebaya apa? Banyak enda ni. Ya, kadang-kadang kita tujuan kita pergi jumpa dengan sahabat lama kita tak jumpa. Kita ni ikhlas lillahi ta'ala sebab nak eratkan silaturahim. Tiba-tiba mari jumpa dia sembang-sembang pun dia suruh kita join dia. Dia kata tak? Aku sekarang dah join pelaburan sekian-sekian pula dah. Oh, dah kempen suruh pula. Dulu dah kempen MLM. Sekarang dah kempen suruh melabur. Kan? Dalam grup ni, kau melabur. Ya? Kau bagi 4,000. 3 jam je kau dapat 18,000. Kan? Dalam tu berhati-hati pun kena juga. Contoh tak? Kita niat dia ikhlas lillahi ta'ala dah. Tiba-tiba mari tu. Tapi kalau kita tak letakkan Allah Ta'ala, balik kita berjumpah. Kan? Aku mari jauh-jauh ni habis minyak, ingatkan apa rupanya ni niat. Tapi kalau kita lihat kerana Allah Ta'ala, silaturahim tu terjalin lah. Tak apa tak. Kan? Kerana Allah Ta'ala. Letak kerana Allah Ta'ala dulu.
Jadinya ya, bermula asal niat itu artinya menghendaki akan wajhullah Ta'ala, semata-mata kerana Allah saja. Dan bila kita buat kerana Allah, letak kerana Allah, baru kita takkan rasa kepenatannya itu. Ada kita rasa penat aku ni, penat aku ni. Kan? Hatta dengan anak-anak kita sendiri pun, kan? Duit berhabis banyak dah. Tak. Suruh ni lah. Allah, hai. Tak jadi orang, jadi kambing lah pula contoh kan. Ini nak, inilah ta'ala. Ya Allah, mungkin ini takdir aku tentukan, aku doakan anakku tetap ubah jadi orang yang baik juga. Minta. Kan? Kerana Allah Ta'ala kita minta pada. Kerana padanya ikhlas dan bermula hakikatnya menafikan campuran daripada niat. Sebab ikhlas ini saya sebut tadi, contoh dah ada air putih tadi. Tidak ada sebarang campuran lain. Letakkan Allah sahaja. Sahaja. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sahaja. Dan bermula kesempurnaan yang benar itu, ya, iaitu dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Ada 6 pangkat dah kan, tingkat dia lah. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq. Artinya yang banyak benar. Nak sampai, kalau kita ada ke 6 ini, maka kita akan sampai ke peringkat siddiqin. Orang yang membenarkan agama ni. Orang yang betul-betul benar beramal dengan agama. Apa dia? Yang pertama, benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Ya, pada perkataan yang kita sebutkan. Buktikan, tadi kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Kita sebut tu betul dah. Tapi dari segi pengamalan pula lain. Kalau betul kita ni beribadah, hidup kita, mati kita kerana Allah, kita tidak akan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Kan? Kita tak akan buat perkara yang Allah Ta'ala benci. Ya, kita tidak akan buat perkara yang Allah Ta'ala tegah. Ni yang pertama. Jangan buat benda haram, jangan putuskan silaturahim, jangan ambil hak orang. Ni kalau kita akui lah. Jadi kena benarkan pada perkataan lah. Tadi dah sebut elok dah. Tiap-tiap kali solat, doa iftitah tak tinggal. Inna solati lah. Jadi buktikan dengan perkataan yang kita sebut dengan kelakuan kita. Ni sebut tadi ni. Ya, yang benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Dia tak jadi kalau hanya mulut je cakap, tapi tindakan tak ada. Action, no action. Jadinya tak kena. Mulut dia cakap dah, tapi tak dibuktikan. Ibaratnya kalau seorang pasangan suami isteri ni, suami dia kata dah, I cinta you, I love you, I love you dah. Sejak hari tu dah ucap. Tapi kebajikan isteri tak jaga, rumah pun kan, barang dapur pun tak ada. Kan? Tak berasap dapur tu kan, bil elektrik, bil air pun tak bayar. Lalah jadi macam Kasim Selamat. Daripada elok-elok duduk rumah atas, duduk bawah kolong, mujur ada rumah lagi. Kan? Jadi tak, dia kena buktikan dengan kelakuan. Kemudiannya, yang keduanya, benar pada niat. Dan iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Artinya, tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maksudnya ada unsur-unsur duniawi dalam tu, dalam ibadahnya itu, ya, maka sesungguhnya telah luput oleh yang benar, oleh benar pada niat. Kalau misalnya kata ada campuran tadi, ya, tengah-tengah dia beramal tadi, dia kadang-kadang kita boleh terubah niat, tuan-tuan. Kan? Bila semayang ni, elok dah mari. Sebab tu tak ada orang lah. Tapi bila mari orang tu, kita rasa, wah, ni macam orang tengok aku semayang ni, banyak kali aku buat ni. Ataupun ketika kita baca Quran, tadi elok kita baca tak ada masalah. Tapi bila orang sebelah dengar, sedap pula dia baca. Kita pun lagi tarik. Lagi nak begini lah. Supaya apa? Orang dapat pujian lebih daripada orang. Kan? Jadi niat tu boleh berubah. Sebab itulah kenapa Rasul sebut banyakkan berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Ya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kau tetapkan hatiku pada agamamu. Nak amat tu. Sebab kita memang berubah-ubah. Tapi kita boleh tarik balik lah. Alignment tu lari, tarik bagi betul. Kan? Bagaimana tarik? Cara nak tarik balik alignment tu betul, banyakkan istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi niat aku ada salah nak. Tadi buat tadi kena. Banyakkan istighfar. InsyaAllah selamatlah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, ini kembali ia kepada ikhlas. Ya. Iaitu bila mana niat tu betul lah. Yang ketiganya, benar pada cita-cita. Seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah jika ada baginya harta dan cita-citanya itu terkadang dhaif lagi taraddud. Ya. Dia bercita-cita, ya Allah kalau aku kaya lah. Kalau aku kaya, aku nak sponsor ni, aku nak buat macam ni, kan? Nak tukar kapet masjid, contoh lah. Nak tambah tu, nak tambah ni. Niat ni, kalau aku kaya ni, kalau aku kaya tak? Nak buat macam ni, nak buat macam ni. Nak hantar orang pergi umrah, nak hantar orang semua kan? Kalau aku kaya, kan? Cita-cita tu ada tak? Tapi kadang-kadang bila Allah Ta'ala bagi, sudah taradud. Seperti Korun lah, kan? Waktu tak ada apa-apa macam-macam lagi kan. Kalau aku kaya so senang nak tolong orang, senang macam ni senang, Allah tak nak uji dia bagi dia. Kau boleh buat lah kan. Rupanya lagi teruk ya. Jauh dapat keburukan Allah dan laknat Allah lagi. Tapi tak jauh yang ni lah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang dalam kita duk minta kesenangan lah. Kesenangan, ya Allah bagi aku senang lah, murah rezeki, tambah rezeki apa semua kan. Makanya kita doa kepada Allah, ya Allah, seandainya kekayaan yang kau berikan pada aku mendekatkan aku padamu, ya Allah, kau bagilah ya Allah. Bagi. Tetapi seandainya kekayaan yang kau berikan pada aku, ya Allah, akan menjauhkan aku padamu, ya Allah, kan? Jangan kata jangan bagi. Tak. Kau betulkan balik niat aku tu, ya Allah. Bagi jugalah tu. Nah, cuma bagilah. Tak ada lagi kita kata, ya Allah seandainya aku kalau kaya tu bagi jawab pada aku kan. Tak payah bagilah ya Allah tak. Bagi juga, cuma Allah Ta'ala betulkan balik niat kita. Sebab Allah Ta'ala yang buat. Yang bagi. Nah, sebab apa? Dengan dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kita memang dapat bantu orang pun. Kita minta pada Allah Ta'ala. Kalau dulu kita seorang yang bakhil, ada rezeki tak? Ubahlah. Ubah sikap kita minta pada Allah Ta'ala. Jadi kalau aku seorang yang pemurah, ya Allah, kan? Jangan kata tak payah bagilah ya, kalau aku jadi kaya ni sombong je, kata ubah. Minta Allah betulkan juga. Supaya kita jadi hamba yang baik. Ya. Dan terkadang putus lagi kuat. Ya. Dia minta-minta, waktu dia cerita dah bagus. Tapi rupanya bila dia dapat, dia jadi kita minta yang ni lah. Ya Allah jangan jadi macam ni ya Allah. Jangan jadikan aku seperti Korun ya Allah. Ya, ubahlah aku, jadikanlah aku seperti Abdul Rahman bin Auf, jadikanlah aku seperti Utsman bin Affan. Ya, jadi bukan tak boleh, tak salah. Maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan akan dia yang benar dan yang kuat. Dan yang keempatnya, benar pada menyempurnakan cita-cita itu dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-cita yang benar lagi kuat itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih. Artinya beberapa laki-laki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atasnya, iaitu mereka yang mana berpegang pada janji. Waktu dia minta, ya Allah seandainya kau beri kesenangan, kekayaan, kesihatan macam ni, Allah aku nak buat macam ni, dan Allah bagi pada dia dan dia buat. Ini yang bagus ni tak? Iaitu bila mana Allah bagi betul, dia buat, dia laksanakan seperti mana yang dia janjikan, seperti mana yang dia cita-citakan. Yang kelimanya, benar pada segala pekerjaannya dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengannya. Bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar. Maka jika tiada bersamaan, nescaya tiada benar, tiada daya
benar. Bahkan terkadang adalah ia riak, seperti menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya. Ya, cara berlakon dia, maksud kata ini dalam bentuk lakonan lah. Dia berlakon konon-konon dia baik, konon-konon. Jadi hakikatnya tak sama pun. Dan di dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Ya, maksudnya yang ini dia bercakap, dia buktikan dari segi zahirnya keikhlasan itu dengan apa yang dalam hati dia. Kalau hati dia betul-betul kerana Allah, dia buktikanlah dengan betul-betul dia buat tu kerana Allah Ta'ala. Kan? Dia tolong sedaya mungkin, dia buat seikhlas mungkin, sebaik mungkin. Kan? Dengan tujuan apa? Nak dapat redha Allah tadi tu. Bukan hanya dalam bentuk lakonan. Nampak ada orang baru rajin ibadat. Orang tak ada, dia tak tahu je. Ya? Nampak orang ni baru nak tunjuk dia perlu pandai baju Quran tak? Dia tidak pun tunjuk demikian. Tapi dia ikhlas tak? Jadi bagaimana cara dapat ni? Dia akan, benda ni, ikhlas ini, dia akan datang bila kita istiqamah dalam buat sesuatu. Ya, baca Quran, baik berzikir, apa saja perbuatan yang kita buat. Kita buat secara istiqamah, lama-lama dia akan datang sifat ikhlas. Dia ikhlas ni, kadang-kadang ulama bagi contoh mudah-mudah je pada kita. Ibarat kita pakai baju baru lah. Malam ni nak mari masjid, pakai baju baru lah. Oh, tak kisah mari pada mana kan. Ini bulan bintang punya ke punya, dia namanya nama mahal ni. Jadi mari masjid pakailah. Duduk sebelah kawan tu. Tak tanya pula aku ni tak. Kita pun mula dululah. Kau punya baju ni cantik lah. Kau beli mana? Dengan harapan dia tanya kita balik lah kan. Tak ada lah. Ni lama dah pakai ni. Kau baru perasan ke? Alamak, dia tak tanya pada aku tak. Tapi kalau baju yang kita pakai tu, setiap hari kita pakai benda yang sama tak. Esok pakai lagi, depan lagi. Lama kita pun tak ada apa lah. Walaupun baju yang terpakai baju yang jenama tak. Sebab apa? Sebab pada kita bukan nak marah tu lagi dah. Kita datang, bukan ini tujuan dia. Tujuan datang ke rumah Allah sebab nak sembahyang. Tapi mula-mula tu yang kata orang yang mula-mula dia nak buat kebaikan. Dia dekat rumah Allah, hati dia berbolak balik macam-macam perasaan timbul. Kan? Susah hati tak? Dia perasaan orang pandang dia macam orang pelik. Dia tengok orang pandang dia macam orang hina dia. Dia pandang, dia tak ada apa-apa pun. Tapi bagaimana nak menghilangkan perasaan ini? Dia istiqamah. Mari je lah. Maka baru hilang perasaan tu. Jadi nak hilangkan perasaan tak ikhlas, buktikan dengan istiqamah. Jadi kita buat kena istiqamah, insya-Allah akan hilang. Dia akan hilang sendiri. Ya. Mula-mula memang ada. Perasaan-perasaan campur bau memang ada. Yang keenamnya, benar pada segala amal yang batin. Yang ni dalaman hati kita. Ya, seperti khaufun, takut kepada Allah SWT, takut nak melanggar perintah Allah, dan sabar, ya, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Dan sabar tu dua tak? Sabar ketika ditimpa ujian normal. Orang yang ditimpa ujian, kita akan cakap sabarlah, ini ujian bagi engkau tak? Kau sabar kan, insya-Allah ada ganjaran pahala. Itu sabar tu normal. Sabar yang kedua pula menurut Imam Ghazali kata apa? Sabar dalam menikmati, ya, nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi tu. Yang pertama, sabar dalam menerima ujian. Yang kedua, sabar dalam menikmati kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kita nikmat sihat. Sabar tak sabar kita ni? Adakah kita tunjukkan nikmat sihat itu dengan kita buktikan kita taat perintah Allah? Kan? Bila kita dah orang kata Allah tarik nikmat sihat, baru terfikir, seronok tengok orang datang main jemaah, seronok tengok orang datang beri sembahyang macam ni tak. Waktu sihat tu tak buat. Waktu tak dapat dia barulah nak ni. Tapi tak apalah. Allah bagi peluang pada dia dah. Tapi rugilah dia. Sebab waktu dia sihat dulu, dia banyak benda dia boleh buat. Dia boleh banyak menjana pahala dia kan. Yang ketiga apa? Seperti khaufun dan sabar dan tawakal. Ini kata tadi, tawakal serah bulat pada Allah. Ya Allah, aku dah buat benda macam ni, ya Allah. Aku serah padamu, kau yang menilainya, ya Allah. Kan? Iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khaufun dan roja. Apa dia roja? Roja ini mengharap pada Allah Ta'ala. Ya, kita mengharap, ya Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, kau terimalah solat kami, puasa kami, ya Allah. Qiyam kami, ya Allah, rukuk kami ni, ya Allah, minta pada Allah. Kita mengharap pada Allah supaya terima ibadah kita ni.
Ya, mengetahui ia akan makna khaufun dan rojaun dan sabar dan syukur dan tawakal. Ini kita dah baca dah nak, tajuk-tajuk ni tak? Dan lainnya. Maka sifat-sifat ni kena ada. Ya, pada sebagai seorang mukmin yang mana kalau dia nak Allah Taala kasih dan sayang pada dia nak Allah Taala redha pada dia, kena ada sifat-sifat ni. Serta merasai ia akan sekaliannya di dalam hatinya. Jadi bila dia masukkan sifat-sifat mahmudah yang baik-baik dalam diri dia tadi, dia akan mencerminkan, dia akan menzahirkan perbuatan yang baik pada fizikalnya itu. Hati yang cantik akan melahirkan perkataan yang baik. Tapi kalau hati busuk punya orang, muka handsome, tipat sempurna, tak ada cacat, tapi hati busuk tak, jadi macam Yahudi lah. Kan? Semua benda dia nak sambung. Kan? Semua benda hak dia lah, dia dibuang lah yang ni. Serta merasai ia akan sekalian di dalam hatinya, artinya telah jadi segala kelakuannya itu tabiat baginya. Ya, itu bila mana dia dah biasa dengan sifat-sifat mahmudah yang baik-baik, dia akan terzahir sendiri lah. Dia bukan boleh berlakon pun. Orang yang hati cantik, hati yang baik, dia bukan boleh berlakon pun. Orang tahu dia. Orang dah tahu dia moki. Dalam bab dia moki. Sebab orang kenal hati dia tak. Bukan dengan rupa pun tak. Ya. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas pada tajuk yang ke-6 ya, dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Sebenarnya apa yang baik itu pada Allah SWT, semua kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.